Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana mengikuti siri terakhir Coffee Talk KMU pada hujung minggu ini yang bertajuk Pemimpin dan Kebebasan Beragama Penyatu atau Pemisah. Untuk makluman semua, Coffee Talk terakhir ini adalah sebahagian daripada kempen kebersamaan yang bertujuan untuk mempelbagaikan wacana positif mengenai hubungan agama dan kaum di Malaysia. Siri perbincangan panel dan Coffee Talk sebelum ini telah membincangkan pelbagai isu termasuklah isu ucapan kebencian, hubungan antara kaum selepas kemerdekaan dan peranan dialog antara agama dan kaum. Ini bertujuan menambah baik hubungan antara kaum dan agama di Malaysia yang sudah tentu amat kompleks jika kita alaminya dengan secara mendalam. Jadi bersama-sama kita pada malam ini adalah para panelis yang hebat-hebat belaka untuk mengupas tajuk yang saya kira agak berat dan mungkin sensitif bagi sesetengah. Sebelum kita mulakan, mungkin kita boleh berkenalan dengan para panelis yang hebat-hebat kita dulu. Sebelum tu, saya mengalu-alukan penonton di Zoom untuk bertanya di bahagian QA. Termasuk juga penonton di Facebook boleh komen di live KMU sekarang. Okey, mungkin kita boleh berkenalan dengan para panelis kita sekarang. Mungkin Dr. Ken dulu mulakan. Baik, okey, saya mulakan dulu. Okey, salam semua, selamat petang, selamat malam. Salami Andy, Kelvin, Melanie dan juga kawan-kawan yang bersama kami pada petang ini. Terima kasih. Jadi, nama saya Teo Lee Ken. Saya seorang independent researcher atau penyelidik bebas yang menulis tentang bidang politik, sejarah politik, sosiologi dan juga budaya. Sebelum ni saya di Tehran, Iran sebagai postdoctoral fellow. Kemudian kembali ke Kuala Lumpur pada bulan Mac. Kemudian juga saya antara pengasas bersama Muda dan buat masa ini saya bergeraklah dengan tim Muda sekarang dan selain masih terlibat dalam kerja-kerja penulisan dan juga kajian. Saya rasa setakat itu. Terima kasih. Okey, Andy. Okey, Andy. Okay. Oh ya, sorry. Hai semua, selamat malam teman-teman dan juga fellow speakers. Nama saya Andi Suraida. Saya kira saya seorang aktivis. Saya daripada organisasi yang digelar Legal Dignity. Legal Dignity merupakan satu inisiatif undang-undang yang berusaha membawa keadilan dan mempertahankan hak asasi manusia bagi kumpulan gender beragam menggunakan kerangka UDHR dan juga perlembagaan persekutuan. Saja, terima kasih. Okay, terima kasih Andi. Next, Kelvin. Okay. Selamat sejahtera semua. Nama saya Kelvin Ose. Saya seorang aktivis antaragama, interfaith aktivis. Saya pernah bekerja dengan Gereja Katolik di Diosis Melaka Johor selama hampir 5 tahun dan saya terlibat dalam pembangunan belia kampus, dialog antaragama, ekumenisme dan juga pembangunan pastoral gereja. Dan sekarang juga masih lagi aktif dengan diskusi agama, peranan agama dalam masyarakat dan juga pernah menulis di beberapa portal mengenai isu kebebasan agama dan juga berkaitan dengan teologi. Sekian dah. Terima kasih Kelvin. Dr. Melanie. Terima kasih Salami. Salam damai kepada semua yang ada di sini. Saya Melanie daripada Alternatives to Violence Project atau nama singkat AVP Malaysia. Organisasi saya membina budaya perdamaian antara semua orang tidak kira agama, jantina, umur dan bangsa. Kami memperkasakan orang untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan manipulasi, paksaan atau keganasan. Sekian. Thank you.
Terima kasih kepada semua kerana sudi memperkenalkan diri masing-masing. Okey, kembali kepada tajuk kita Coffee Talk siri 4 iaitu pemimpin dan kebebasan beragama, penyatu atau pemisah. Besar tu tajuk, berat. Seperti kita tahu, agama dan kekuasaan kalau kita lihat dalam sejarah saling memerlukan dalam peradaban manusia. Tak kisah dia boleh memberi manfaat dan juga boleh menyumbang kepada mudarat kepada umat manusia. Agama juga kalau kita lihat konteks Malaysia termasuk dalam 3R, religion, race dan royalty. So religion, agama, suatu yang dikira suatu isu ataupun perbincangan yang dikira sensitif yang selalu diperhangatkan di semua medium-medium yang ada. Ia juga adalah kalau patah idiom English kata elephant in the room, sesuatu yang ada dalam kehidupan seharian tapi tak nak dibincangkan, didebatkan, dikehadapankan secara rasional, matang. Kalau kita lihat juga dalam konteks perbincangan agama ataupun freedom of religion sendiri, kebebasan beragama, kalau kita tengok konteks di Semenanjung dan Sabah Sarawak agak berbeza dengan isu-isu yang pelbagai dan pelbagai sentimen yang ditimbulkan. Isu freedom of religion tidak terhenti sekadar kebebasan untuk mengamalkan agama. Dalam perbincangan ini termasuk juga freedom from religion, which is kebebasan untuk sebahagian untuk tidak beragama. Ini jarang dibincangkan secara rasional, bahkan dibincangkan secara sentimen dan penuh emosi. Jadi saya kira untuk sesi pertama kita buka kepada panelis kita untuk ulas apakah pandangan para panelis berkenaan tajuk kita pada kali ini. Mungkin kita mulakan dengan Kelvin. Okey, untuk topik ini, pemimpin dan kebebasan beragama. Okey, kita perlu faham takrifan pemimpin itu adalah seseorang yang mempunyai authority, seseorang yang mempunyai pengaruh sama ada dalam lingkungan dia, lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan audiens yang diketuai ataupun yang dipimpin. Dalam konteks ini kita fokuskan pada pemimpin agama dan juga para kuasawan, politicians, dan mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat kita. Tidak kira, bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Kita lihat baru-baru ni election di USA. Agama masih lagi memainkan peranan penting dalam pilihan raya USA. Banyak sangat isu yang berat, yang sensitif diguna pakai untuk mempengaruhi undi masyarakat di USA, termasuk juga di Malaysia, tidak terkecuali. Dan saya rasa amat penting untuk kita lihat bahawa peranan pemimpin dalam mempengaruhi kebebasan beragama juga dia boleh digunakan sebagai satu catalyst, satu pemangkin bahawa umat itu boleh hidup harmoni, aman dengan kebebasan yang ada, ataupun kebebasan itu hanyalah eksklusif kepada kelompok yang tertentu, kelompok yang lain mereka tidak dapat. Jadi ini antara perkara yang kita kena hadap, kita perlu perbincangkan. Dan saya lihat ini adalah perkara yang kita perlu tangani, kita perlu juga hadapi. Dan saya akan berkongsi tentang beberapa situasi serta cara sudut pandang bagaimana pemimpin sama ada agamawan maupun kuasawan boleh menjadi penyatu dan bukannya pemisah dalam konteks ni. Sekian daripada saya. Okay, terima kasih Kelvin. Andi, mungkin? Okey, terima kasih.
pemimpin negara dan agama menyatu atau pemisah. Tajuk ni memang berat lah. Masa dapat tu pun terfikir macam mana nak unpack topik ni, tapi topik ni pula dan sangat signifikan dan jarang dibincangkan secara terbuka. Mungkin oleh atas sebab bermacam-macam lah, mungkin dia dilihat atau dianggap sebagai sensitif ke apa kan. Tapi pada pandangan saya, pemimpin sememangnya mempunyai peranan dan tanggungjawab yang serius dan berat untuk memastikan bahawa kebebasan beragama ni di negara ini diformalisasikan dan juga bermakna bukan setakat diformalisasikan tetapi memastikan bahawa kebebasan tersebut adalah bermakna meaningful bagi setiap individu dan komuniti daripada berbilang agama, termasuk komuniti dan individu yang mempunyai kepercayaan minoriti agama ataupun yang mungkin tidak mempunyai kepercayaan langsung. Dan kita boleh lihat bahawa sesetengah pemimpin memandang ringan dan bermain dengan sentimen keagamaan tanpa menitik beratkan implikasi ke atas penganut agama yang berbilang di negara ini dan juga tanpa memandang berat ke atas keamanan masyarakat. Apa yang saya cuba garis bawahi adalah pemimpin perlu bertindak sebagai ejen penyatu kerana mandat yang mereka perolehi, mereka bertanggungjawab ke atas seluruh masyarakat, bukan hanya komuniti tertentu sahaja seperti yang disebutkan oleh saudara Kelvin tadi. Mereka menggalas tanggungjawab kolektif untuk melindungi hak-hak golongan minoriti dan menyeimbangkan dengan hak-hak golongan majoriti. Mereka boleh bermula dengan mengubah atau menggubal undang-undang berkenaan untuk mencapai maksud kebebasan beragama yang bermakna yang telah saya sebutkan tadi. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Saudari Andi. Ken? Okay, baik. Boleh dengar? Baik. Okay. Ya, dengar. Alright, okay. Thanks Salami. Macam semua panelis sebelum saya tadi, saya kira ini soalan yang bukan senang dan rumit kan, tetapi kalau boleh izinkan saya untuk mungkin membincangkan empat poin pendek atau penting lah. Yang pertama ni saya fikir jadi ada dua komponen ya, kebebasan beragama dan juga pemimpin kan. Dan sebelum ni Andi dan Kelvin pun dah membincangkan sedikit sebanyak tentang pemimpin. Tapi saya ingin memulakan dengan yang pertamanya definisi kebebasan beragama. Jadi bagi saya bila kita menakrifkan kebebasan agama tu, yang pertamanya of course orang selalu mengatakan bahawa kebebasan agama is freedom of religion, atau seperti yang Salami berkata tadi, freedom from religion. Tapi saya mengambil pandangan yang lebih sosial dan sosiologi, dan mungkin saya mengertikan kebebasan beragama sebagai satu proses untuk memahami dan untuk bertanya tentang erti dan nilai agama dalam hidup kita, sama ada secara intra atau secara inter agama. Dan juga yang lebih penting lagi bagi saya, persoalan ini tentang upaya dan juga proses membincangkan erti dan nilai agama harus dibingkaikan dalam kerangka masyarakat berbangsa dan juga masyarakat bernegara. Jadi mana letaknya kan proses ini dalam pembinaan negara contohnya. Itu yang pertama. Yang keduanya tentang pemisahan dan penyatuan, saya ingin mungkin menyentuh atau membincangkan beberapa peristiwa ataupun isu kan yang baru-baru ini berlaku, dan kita tahu sejak 2018 khususnya kita nampak bahawa banyak apa yang dipanggilkan flashpoints kan, atau cleavages yang wujud dalam masyarakat sekitar soal agama ni kan, tentang contohnya penghinaan agama, tentang hak penjangan anak, tentang minuman yang halal tidak halal, makanan halal tidak halal, dan juga ada satunya yang dipanggil BMF kan, kempen BMF tu. Jadi itu menampakkan bahawa banyak isu yang belum selesai dan wujudnya tema-tema yang harus kita fokus dalam perbicaraan ini. Dan sebelum mengakhiri poin yang kedua ni, saya ingin juga menimbulkan bahawa
penting untuk kita membicarakan tentang apa yang dipanggil sebagai extremism, dalam erti kata violent extremism and non-violent extremism. Dan saya kira ada salah satu kertas oleh Prof. Farid Alatas yang membicarakan dengan cukup baiknya apa yang diertikan oleh non-violent extremism, kan, yang banyak berlaku dan kita tidak banyak membincangkan. Yang ketiganya, poin ketiga adalah tentang pemimpin, dan seperti yang Andi Kevin berkata tadi, pemimpin itu sangat penting peranannya. Naratif yang dibawa, wacana yang dibawa itu kadang-kala terutamanya di negara tertentu lebih kepada memisahkan daripada menyatukan. Jadi itu pun jadi satu persoalan yang sangat kritikal dan penting. Tetapi lanjutan dan lebih daripada itu, selain pemimpin, adalah pada pandangan saya orientasi agama tu yang ada dalam masyarakat. Kan? Apakah orientasi agama yang ada? Adakah seperti yang dipanggil oleh, sekali lagi dari perspektif sosiologinya, seperti Fromm pernah membicarakan, adakah ia satu authoritarian orientation or is it an humanistic orientation? Authoritarian dalam erti kata mengikut sahaja, mematuhi dan juga memikirkan bahawa baik dan buruk ini tidak boleh diputuskan oleh manusia sendiri tetapi harus bergantung kepada authority yang lebih besar. Jadi orientasi itu pada fikiran saya satu persoalan dan tema juga yang harus kita lihatlah. Jadi itu 3 poin, dan poin yang terakhir adalah dalam membicarakan dan seperti yang Andi kata, kepayahan untuk kita membuka bungkusan, unpacking of the issue is, saya fikir satu tema atau ruang kritikal yang ada dalam masyarakat harus dibicarakan dan diangkat dengan lebih dalam, dengan lebih mendalam dan lebih kritikal lagi. Contohnya apa yang saya masukkan adalah ruang-ruang kritikal dalam masyarakat. Contohnya keluarga dan komuniti. What is it that's happening within the family and the society and the community? Medium-medium yang digunakan untuk berkongsi tentang orientasi atau pandangan agama. Contohnya WhatsApp, Twitter. Contohnya WhatsApp yang banyak digunakan sekarang. Kita tidak tahu kan wacana yang disalurkan atau dikongsi dalam WhatsApp itu. Dan itu pada pandangan saya sangat penting. Yang keduanya adalah sekolah, kan, dan pendidik sekolah dan juga institusi itu harus dilihat juga. Dan yang ketiga adalah pendidikan dan budaya, kan. Pendidikan apa yang kita bangunkan, budaya apa yang kita bangunkan dalam masyarakat. Dan paling akhir sekali sebelum saya tamatkan dalam poin yang keempat ini, sub-point terakhir dalam poin 4 ini adalah bila bicarakan tentang pemimpin, bila orientasi agama adalah fungsi pemimpin politik dan parti politik. Dan itu saya kira kerana saya terlibat juga dengan kawan-kawan dalam aktivis dan juga dalam gerakan pentas muda, saya kira apa yang cuba dibawa adalah satu wacana atau naratif keagamaan ataupun agama, kan, yang lebih inklusif, yang lebih adil dan bukan untuk memisahkan komuniti dan masyarakat tetapi untuk membawa bersama, mengikat bersama untuk mencapai nilai-nilai yang bersama untuk kesejahteraan dan juga masyarakat yang lebih adil dan juga lebih progresif lah untuk semua. Saya fikir itu setakat. Maaf kalau itu terlalu panjang. Terima kasih. Terima kasih Ken, dengan poin-poin 4 poin yang menarik tu. Saya juga ada terbaca, kalau tak silap, Ken sendiri menulis tentang negara kita tidak dibina dengan falsafah yang jelas, tak ada falsafah yang menggerakkan perbincangan dalam masyarakat, dalam politik kita. Kita biasanya yang Ken kategorikan kepada dua, hanya berasaskan sentimen keagamaan dan perkauman. Inilah yang menjadi perbualan dan modal untuk menggerakkan suatu isu, tak kisah peringkat bawahan ke atas. Mungkin Ken akan boleh ulas kemudian. Okey, kita akan terus kepada Dr. Melanie, silakan. Terima kasih Salami. Pada hari ini kita melihat manipulasi ahli politik ke atas agama dan daripada taksfiran yang dibuat oleh kumpulan agamawan. Sebab tu kita ada topik hari ini, kan. Mereka telah menggunakan sentimen keagamaan yang kuat di hati lelaki dan wanita dan untuk mendorong mereka bertindak dalam cara yang tidak ada kaitan langsung dengan kebenaran dalam agama.
Ini dilakukan untuk mencapai objektif yang bersifat politikal, ekonomi dan jangka pendek. Semua ini berkaitan dengan kuasa dan kawalan, kumpulan kecil orang ke atas populasi yang lebih besar. Agama bagi saya bukan penyebab konflik, tetapi kuasa dan kawalan yang tidak seimbang yang merupakan masalah yang sebenarnya. Pemimpin politik dan agama merupakan teladan untuk orang ramai. Mereka mempunyai kuasa yang besar untuk membentuk kepercayaan dan tindakan pengikut mereka. Tetapi, apa yang dapat kita lihat sekarang adalah kemerosotan moral dalam pemimpin dan masyarakat kita. Kita berhadapan dengan individualisme dan sikap mementingkan diri sendiri. Kita tidak lagi memikirkan apa yang terbaik untuk semua orang. Masyarakat didorong oleh perasaan takut lebih daripada perkara yang lain. So, jadi memanglah sukar untuk melihat di luar ketakutan kita tu. Oleh itu, kita menuntut dan melindungi apa yang kita rasa seharusnya menjadi milik kita. Dan kita lupa bahawa orang lain juga mempunyai hak yang sama seperti kita. Pemimpin datangnya daripada masyarakat, bukan daripada angkasa. Mereka datang daripada komuniti saya dan komuniti kamu juga. So, jadi sekiranya komuniti kita adalah individualistik dan mementingkan diri sendiri, bagaimanakah kita dapat mengharapkan pemimpin kita menjadi orang yang berbeza dan menunjukkan teladan yang baik. Tetapi, jika kita memilih untuk saling mengambil berat dan melindungi hak semua orang termasuk hak beragama atau tidak beragama, maka kita dapat menyeru dan memastikan pemimpin kita bertanggungjawab dan seterusnya mengubah masyarakat kita. Itu saja buat masa sekarang. Terima kasih. Terima kasih Dr. Melanie. Menarik poin kuasa penyebab kepada masalah. Itu memang kita tak boleh nafikan. Itulah yang kita dapat perhatikan hari-hari. Agama digunakan oleh para penguasa, para pemimpin untuk mileage politik, untuk undi dan sebagainya. Kalau kita perhati, komitmen tidak jelas oleh kalau kita tengok terbaru, kerajaan tidak sedia untuk membentangkan, ia membentang tapi tidak membahaskan laporan Sohakam yang mana julung kali telah dibentangkan tahun lepas oleh kerajaan terdahulu, tapi kali ini refuse untuk dibahaskan laporan Sohakam berkaitan pelbagai isu-isu hak asasi manusia di Malaysia. Kalau kita perhatikan isu keharmonian juga, sebelum ni juga peringkat parlimen ada dicadangkan ataupun ingin dibentangkan RUU berkaitan akta keharmonian kaum ataupun nasional, tapi kita dah tak kedengaran setelah bertukar kerajaan. Kita tak tahu ke mana hak asasi, isu hak asasi manusia di Malaysia ingin dibawa. Saya rasa panelis kita macam-macam ingin mengulas berkaitan tajuk ni. Kalau kita lihat Kelvin sendiri pernah selama mungkin lebih kurang 5 tahun bergiat aktif dalam isu interfaith dan intrafaith dialog, dan pernah berkhidmat juga di gereja dan berkaitan dengan anak muda. Kalau boleh saya dapatkan pandangan, apakah pemerhatian saudara Kelvin berkaitan hubungan antara agama, interfaith dan hak-hak beragama, khususnya agama minoriti di Malaysia? Kelvin? Okay, terima kasih Salami. Untuk menjawab soalan tu, izinkan saya berkongsi slide presentation saya di mana saya merangkumkan pengalaman saya hampir 5 tahun terlibat dalam bekerja dengan secara langsung dengan gereja, terlibat dengan belia, terlibat dengan dialog, dan sedikit sebanyak juga saya memerhati tentang bagaimana agamawan, bagaimana kuasawan terlibat secara langsung menjadi sama ada mereka menjadi penyatu maupun pemisah dalam kalangan masyarakat.
Okey, pemimpin. Okey, di sini kita lihat pemimpin dan kebebasan beragama, penyatu pemisah. Okey, gambar ni merupakan gambar mana Pope Francis berjumpa dengan Shimon Peres dan juga Mahmud Abbas pada tahun 2014 ketika dalam usaha untuk peace building antara Israel dan Palestin, di mana Vatican sehingga sekarang masih lagi mengusahakan kata two state solution. Walaupun kita tengok Israel maupun Palestin masing-masing mahu menjadi negara yang berdaulat. Sama ada di sudut Israel mereka rasa hanya mereka saja yang berhak mempunyai negara, dan di sudut Palestin mereka sampai sekarang belum ada negara. Jadi usaha di mana sini kita lihat gereja Katolik juga terasa mempunyai beban untuk sebagai permanent observer di UN berusaha untuk membawa message bahawa two state solution adalah satu jalan, dan sehingga sekarang memang masih lagi Israel dan Palestin masih lagi belum mencapai kata sepakat, dan mereka masih lagi menuntut antara satu sama lain tanah negara. Okey, seterusnya kita fokus pada topik, pada soalan yang Salami tanyakan tadi. Peranan agamawan pertama dan pemimpin masyarakat. Kedua, peranan politikus dari segi polisi undang-undang serta kempen. Bila saya sebut kempen ni dah sama ada kempen pilihan raya maupun kempen mereka di ruang masyarakat sepanjang mereka turun padang. Ketiga, kesedaran masyarakat itu sendiri sebagai individu, keluarga, media massa, media sosial dan sebagainya. Okey, seterusnya dari sudut agamawan, ni dari segi pandangan saya, bagaimana seseorang ni dalam konteks seorang penganut agama Kristian melihat penganut agama lain, dan bagaimana seseorang agamawan maupun pemimpin agama maupun ketua keluarga mengajar kepada anak mereka bagaimana sikap saya, bagaimana sikap kita pada orang yang bukan beragama dengan kita. Jadi di sini ada 4 model. Model yang pertama adalah model yang bersifat ecclesiocentric. Suatu ketika dahulu gereja Katolik pernah mengisytiharkan satu dogma pada tahun 200 lebih daripada Saint Cyprian, dikatakan extra ecclesiam nulla salus. Maksud itu di luar gereja tiada keselamatan. Tanpa naungan Kristus dan gereja, jiwa-jiwa yang malang akan terkutuk ke dalam neraka. Jadi memang benar setiap agama mempunyai truth claim. Mereka mengatakan agama mereka lah yang paling benar, dan semua orang perlu masuk ke dalam sesuatu agama tu untuk diselamatkan. Dan mesej sehingga kini, mesej ini masih lagi kita sampaikan. Cuma sejak akhir 60-an, sejak tahun 1960, gereja Katolik telah soft tone mesej ecclesiocentric ini menjadi kepada model yang kedua, iaitu model Christocentric, inklusivisme, di mana Tuhan mengkehendakkan semua orang tanpa kira agama, sama ada di Islam, Hindu, Buddha, bahkan ateis sekalipun, mereka juga boleh diselamatkan. Seseorang itu boleh menjadi Kristian tanpa nama ataupun anonymous Christian secara tidak langsung, apabila mereka secara sedar mengenali bahawa Yesus Kristus tu, sama ada mereka kenal Yesus Kristus tu melalui tradisi agama mereka masing-masing. Jadi situ terdapat ruang keselamatan terbuka untuk mereka. Jadi kita lihat bahawa pribadi Yesus Kristus, Isa atau Krishna dalam Hindu lebih kepada penyatu kepada semua agama. Dan model kedua ini adalah model yang paling utama yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin gereja kepada para anak-anak yang belajar agama Kristian Katolik. Model 3 dan 4 adalah model yang agak baru. Model ini diperkenalkan oleh John Hicks, Hans Kung dan juga seangkatan sarjanawan Kristian seangkatan mereka ketika itu. Mereka memperkenalkan model theocentric, di mana pluralisme mistik. Maksudnya
Okey, katakan kalau tanpa Kristus pun, tanpa Yesus pun, mereka juga boleh diselamatkan melalui klaim agama mereka sendiri. Tidak ada satu agama pun yang dapat mendakwa kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lain. Dan setiap pengguna agama boleh diselamatkan melalui agama mereka sendiri. Model yang terakhir, model socio-centric adalah model yang paling baru. Model ini adalah pluralisme etika, di mana pengalaman agama sebagai sesuatu yang membebaskan manusia daripada penderitaan dan ketidakadilan. Semua agama berupaya dan mampu menyumbang kepada tindakan konkret dalam kemanusiaan. Di sini kita lihat gerakan-gerakan bagaimana gerakan Marxis itu disucikan menjadi teologi pembebasan, dan ia bersangkut paut dengan model yang keempat ini. Sedikit sebanyak bagaimana seseorang penganut agama Kristian itu melihat penganut agama lain. Adakah mereka melihat agama itu sebagai satu benda yang eksklusif? Adakah mereka ingin melihat agama itu sebagai satu benda yang inklusif? Adakah mereka melihatnya sebagai satu bentuk pluralisme? Sama ada pluralisme mistik ataupun pluralisme dari segi etika. Okey, seterusnya kita lihat 4 jenis dialog antara agama. Okey, pertama kita ada dialog kehidupan. Dialog kehidupan boleh mengatakan dialog yang bersifat perbualan seharian antara saya sebagai seorang Kristian, Salami sebagai seorang Muslim begitu. Kita berbincang tentang makanan, tentang hal-hal yang orang kata biasa. Secara tidak langsung kita bertanya tentang praktis maupun tentang cara amalan. Ini secara tidak formal dialog kehidupan. Kedua, dialog tindakan. Dialog tindakan ini lebih bersifat konkret, di mana sama ada pemimpin agama maupun pemimpin kelompok masyarakat tanpa kira pelbagai ideologi agama, mereka berkumpul, mereka berbincang, merancang bagaimana untuk menjalankan satu projek. Sebagai contoh, projek pemeliharaan alam sekitar, projek pembersihan ataupun projek kebajikan. Itu adalah satu bentuk dialog tindakan. Dialog pertembungan teologi ini lebih bersifat konfrontatif. Mereka berbicara persoalan yang berat seperti teologi. Sebagai contoh, mungkin debat antara agama boleh dimasukkan dalam dialog pertembungan teologi. Mereka contoh berbicara sebagai Yesus dalam Kristian dan Isa dalam Islam sebagai contoh. Itu adalah satu bentuk dialog pertembungan teologi. Dan keempat, dialog pengalaman keagamaan ini adalah yang bersifat lebih terbuka di mana seseorang penganut agama yang lain terlibat hadir dalam upacara ataupun aktiviti keagamaan agama lain. Kita lihat bagaimana saya pergi melawat kuil, melihat bagaimana orang Hindu bersembahyang, pergi ke Tokong, lihat bagaimana orang Taois atau Buddhis bersembahyang. Kita belajar sambil kita bertanya dengan mereka tentang cara mereka bersembahyang. Boleh dikatakan interfaith, orang kata interfaith prayer adalah satu bentuk dialog pengalaman keagamaan. Ini sebagai contoh apa yang berlaku beberapa tahun lepas, 4 tahun yang lalu, di mana Sheikh Imran Anggulia Al-Hafiz pernah datang ke salah satu gereja di Johor Bahru mengajar tentang agama Islam kepada pelajar-pelajar Katolik yang rata-ratanya ramainya daripada sekolah rendah dan sekolah menengah ketika itu, menjelaskan tentang Islam, siapakah Jesus dalam Islam, Maryam dalam Islam, tentang hudud semuanya. Ini satu usaha bagaimana kita memperkenalkan agama lain dalam ruang gereja ataupun ruang rumah ibadat kita. Kita menjadikan rumah ibadat kita untuk belajar tentang agama lain juga, dan kita menjemput pakar-pakar untuk berbicara. Ini adalah satu bentuk dialog kehidupan maupun dialog pertembungan teologi. Okey, di dalam pada masa kita juga tidak terlepas daripada dialog versus polemik di mana pada sama kuasawan parti politik seperti PAS, Amanah pada tahun 2017 mereka sangat rajin mencari gereja-gereja kuil-kuil. Mereka ingin berdialog dengan pemimpin agama. Saya sangat hormat tindakan mereka. Namun beberapa bulan sebelum election PRU ke-14, isu agama ditimbulkan juga oleh pemimpin mereka. Jadi saya nampak ada satu kekacauan di situ. Bagaimana pemimpin politik
berdialog, pada masa yang sama mereka juga berpolemik. Ini sebagai satu contoh. Dan ketika itu Bishop Bernard, saya punya bekas majikan dulu, dituduh menghasut penganut Katolik untuk mengundi. Sedangkan perkeliling yang dikeluarkan oleh Bishop untuk menggalakkan mereka turun mengundi, bukannya mengundi parti pembangkang ketika itu. Sebenarnya itu tidak benar. Dan mereka juga mempersoalkan tentang terjemahan istilah-istilah istilah Islam yang dipakai oleh orang Kristian yang dalam terjemahan bahasa Melayu. Ini adalah satu bentuk polemik yang pernah dihadapi satu ketika yang lalu. Okey, kebebasan. Kita bicara tentang kebebasan agama, apa cabaran yang ada di Malaysia. Pertama, ruang peribadi untuk memilih agama atau pertukaran agama. Kita sedia maklum Lina Joy antara kes yang hangat diperkatakan. Seorang Melayu Islam yang memilih masuk untuk menjadi seorang Kristian Katolik. Jadi terjadi polemik bertahun-tahun. Dan kedua, ruang penganut untuk mengamalkan agama. Terdapat juga sekatan, terdapat juga halangan melalui perundangan, melalui aspek kebenaran. Ketiga, intimidasi terhadap tempat ibadat. Pernah berlaku insiden-insiden berkaitan dengan kuil, berkaitan dengan gereja. Kita ambil contoh kes gereja di Shah Alam terdahulu dibina di tapak kilang. Wahal pada tempat asalnya sepatutnya dibina di Seksyen 23, tapi dipaksa pindah ke Seksyen U21, memerlukan masa lebih 10 tahun untuk mendapat kelulusan. Akhirnya dipilihnya tempat kilang untuk dibina gereja. Intimidasi terhadap penerbitan dan sekatan terhadap istilah-istilah tertentu. Yang ini kita sedia maklum apa yang terjadi dengan seperti kes Harold yang menggunakan perkataan Allah. Dan beberapa tahun selepas kes Lina Joy terbit, Gereja Katolik telah melalui 3 bishop ketika itu, Kuala Lumpur, Penang dan Melaka Johor, terpaksa isu satu dokumen yang mengatakan the legal implication of conversion to Islam, untuk memberitahu pada orang-orang Katolik sekiranya mereka keluar agama, menganut agama Islam, mereka tidak boleh keluar semula selepas memilih Islam sebagai agama. Jadi sampai tetap gereja terpaksa memberitahu penganut agama mereka sendiri tentang mereka, disebabkan cabaran ruang peribadi untuk memilih agama tu dihalang melalui Perlembagaan Persekutuan. Okey, cara mengatasi ini cadangan yang saya ingin utarakan. Cadangan ini agak kontroversi. Mungkin ramai yang tidak setuju, tapi kalau kita benar-benar ikhlas, kalau kita ingin benar-benar menghormati kebebasan beragama di Malaysia dan kebebasan beragama individu, sama ada kebebasan beragama dalam beragama maupun keluar daripada beragama, kita perlu meminda Perlembagaan Persekutuan Artikel 11 untuk lebih bersifat adil dan inklusif dalam kebebasan beragama. Kedua, kita perlu memansuhkan enactment kawalan dan sekatan pengembangan agama bukan Islam di 10 negeri. Setakat ini hanya Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan juga wilayah persekutuan saja yang tidak ada enactment ini. Dan kerajaan juga perlu memperkenalkan akta-akta seperti Akta Kebencian Agama dan Kaum, Akta Anti Diskriminasi dan Akta Suruhanjaya Harmoni dan Perdamaian. Ini sebagai contoh sekatan perkataan yang ada. Dan saya akhiri untuk jawapan pada soalan yang Sarami utarakan ni. There will be no peace among the nation without peace among the religion. No peace among the religion without dialogue. Daripada Hans Kung, seorang teologian dalam persidangan Majlis Vatikan kedua. Okey, sekian. Terima kasih Saudara Kevin untuk pembentangan slide yang agak menyeluruh berkenaan soalan yang saya ajukan tadi. Perbincangan kita berkenaan ini memang tak boleh lari daripada isu perundangan, isu hak-hak berkenaan dengannya. Kalau kita yang biasa kita dengar retorik freedom of speech di sana sini, tapi jarang orang bincangkan apa freedom after the speech, selepas tu apa yang akan kena. Kita tak berhenti setakat bercakap, tapi lepas itu apa yang undang-undang akan bertindak ke atas kita.
mungkin Andi yang ada background undang-undang boleh huraikan apakah hak-hak kebebasan beragama sebenarnya yang diperuntukkan dalam undang-undang di Malaysia dan apakah komitmen Malaysia di peringkat antarabangsa sebenarnya? Saudari Andi? Hello, okay. Terima kasih Saudara Salami. Berhubung dengan hak kebebasan beragama di Malaysia, kita perlu mengetahui tentang beberapa peruntukan yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang kita tahu, sebagaimana yang kita tahu, Perlembagaan Persekutuan ini merupakan undang-undang tertinggi di negara kita, dan peruntukan-peruntukan yang wujud di dalam Perlembagaan Persekutuan berhubung dengan freedom of religion and belief ni, saya sebutkan perkara 3. Dia menyatakan bahawa Islam merupakan agama persekutuan, namun agama-agama lain bebas, boleh diamalkan dengan aman dan harmoni. Kemudian ada peruntukan yang menyebut bahawa kebebasan beragama dan beriman adalah dijamin di bawah perkara 11 ni. Saudara Kelvin ada sebutkan juga. Ia menetapkan dengan spesifik bahawa setiap orang berhak untuk menganut, mengamalkan dan menyebarkan agamanya, namun tertakluk kepada had perlembagaan. Dan dengan kemungkinan undang-undang persekutuan boleh juga menetapkan had ke atas hak-hak untuk menyebarkan agama Islam di kalangan Muslim. Ada satu lagi kekangan, iaitu di dalam Perlembagaan Persekutuan, perkara yang sama juga, perkara 11 tu, had-had yang lebih umum yang didasari oleh pertentangan dengan aturan awam, public order, public health ataupun public morality. Saya juga nak sebut perkara 8 sebab kita tahu bahawa perkara 8 menyatakan yang semua orang adalah saksama di sisi undang-undang. Semua orang. Dan bukan sahaja saksama, malah berhak ke atas perlindungan undang-undang yang sama. Ia turut menyatakan dengan jelas bahawa diskriminasi berdasarkan agama adalah tidak dibenarkan. Saya berpendapat kebebasan yang dijamin di bawah Perlembagaan Persekutuan kita ni sebenarnya jauh ketinggalan dan masih terlalu sempit berbanding dengan undang-undang antarabangsa yang memberi pengertian yang menjangkaui lebih daripada setakat kebebasan beragama dan beriman, malah dilanjutkan kepada kebebasan berfikir dan hati nurani. Freedom of religion, belief, thought and conscience. Sebagai contoh tadi, perkara 11. Perkara 11 tadi memang terang-terangan menghadkan, dia memang expressly menghadkan ke atas mana-mana doktrin atau kepercayaan agama untuk disebarkan di kalangan mereka yang menganut agama Islam. Perlembagaan Persekutuan juga tidak mengiktiraf kebebasan berfikir dan hati nurani yang mengecualikan mereka yang mungkin tidak mempunyai sebarang kepercayaan dan lain sebagainya. Dan juga kebebasan, tidak ada kebebasan daripada dipaksa murtad daripada pilihan agama masing-masing. Dan kekangan-kekangan itu diperincikan atau dijelmakan di dalam bentuk undang-undang negeri ataupun undang-undang persekutuan. Sebagai contoh, penyebaran, saya rasa saudara Kelvin ada sebut tadi, penyebaran atau kegiatan berdakwah selain pada agama Islam merupakan satu bentuk jenayah jika dilakukan ke atas kalangan orang Muslim. Di wilayah persekutuan contohnya, dia menjadi satu kesalahan jenayah syariah bagi seseorang yang disabitkan kesalahan melakukan dakwah dan penyebaran. Dalam erti kata lain, seseorang yang berdakwah ke atas seorang Muslim untuk menukar agamanya ke agama lain adalah satu bentuk jenayah syariah. Terkandung juga di dalamnya bahawa mereka yang mengajar tentang agama Islam kepada orang awam memerlukan pentauliahan, dan ini menjadi hak mutlak negeri. Maksudnya mereka yang ingin berdakwah, orang Muslim yang ingin berdakwah pada Muslim yang lain memerlukan pentauliahannya daripada negeri-negeri yang dia ingin berdakwah lah. Dan meski diketahui bahawa kegiatan mengajar atau berdakwah adalah bentuk penjelmaan atau manifestasi kebebasan seseorang untuk beragama dan beriman, ini dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Antarabangsa. Contohnya UDHR dan ICCPR. Di peringkat negeri, ada juga trend yang kita boleh lihat
di mana pengeluaran fatwa merupakan salah satu kaedah atau alat yang digunakan untuk menyekat kebebasan beragama. Dan kita boleh lihat contohnya pengeluaran fatwa ke atas kumpulan minoriti agama seperti Syiah, Ahmadiyah, dan mereka berdepan dengan penganiayaan, pendakwaan dan penjenayahan hanya kerana kepercayaan mereka. Sebuah fatwa yang menghalang daripada memasukkan orang ke dalam kepercayaan Syiah, menyebarluaskan atau menganuti kepercayaan Syiah dikeluarkan di sekitar tahun 1990-an. Dan sekarang ini fatwa tersebut telah dilaksanakan sekurang-kurangnya di 11 buah negeri daripada 14 states lah. Dan sebelum pembatalan the repeal of Internal Security Act, ia merupakan satu akta yang sering digunakan sebagai alat untuk mengganggu komuniti agama minoriti, bahkan mengganggu amalan-amalan keagamaan kumpulan Syiah melalui tangkapan oleh pihak berkuasa. Komuniti Ahmadiyah pula. Komuniti Ahmadiyah ni tidak diiktiraf sebagai Muslim berdasarkan sebuah fatwa yang dikeluarkan pada tahun 1975 oleh Jawatan Kuasa Fatwa Selangor. Kemudian satu fatwa follow up lagi dikeluarkan juga daripada Jawatan Kuasa Fatwa Selangor, negeri yang sama, yang mengisytiharkan bahawa mereka ni kafir dan mengharamkan buku-buku, beberapa buku yang dikeluarkan, diterbitkan yang berhubung dengan kepercayaan mereka lah. Dan lebih lanjut lagi, fatwa tersebut juga mengisytiharkan bahawa pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk memastikan mereka converted into Islam Sunni. Dan oleh kerana wujudnya fatwa tersebut, ia menjadi alasan untuk menangkap, menahan dan membungkam akses komuniti-komuniti tersebut kepada upacara keagamaan mereka. Komuniti Ahmadiyah baru-baru ini telah membuat, mungkin 2 tahun lepas kot, tahun 2018. Ya, mereka ada membuat satu semakan kehakiman iaitu judicial review untuk mencabar kesahihan penangkapan mereka pada satu serbuan yang dijalankan sebelum itu di Batu Caves. Kalau kita ingatlah 2 tahun lepas kan ada kisah serbuan dilakukan ke atas kumpulan Ahmadiyah semasa mereka sedang melakukan upacara keagamaan, macam itulah. Dan hakim di Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa Jabatan Agama Islam Selangor tidak mempunyai bidang kuasa ke atas komuniti Ahmadiyah oleh kerana fatwa-fatwa yang dikeluarkan sebelumnya yang menyatakan bahawa komuniti Ahmadiyah ni bukan Muslim, dia orang kafir. Jadi Jabatan Kuasa Agama Islam tidak mempunyai bidang kuasa ke atas orang kafir ataupun orang bukan Islam di Malaysia kan. Namun di keputusan ini telah diubah di peringkat Mahkamah Rayuan. Dan salah satu poin penting yang saya nak utarakan juga adalah diskriminasi menggunakan fatwa untuk membungkam kebebasan beragama dan beriman dipancangkan lagi kepada kumpulan-kumpulan atau individu-individu yang tidak berpegang pada penafsiran Islam pihak pemerintah. Ini berlaku kepada kumpulan NGO perempuan Sisters in Islam yang diisytiharkan sesat oleh sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa di negeri Selangor pada tahun 2014. Dan secara efektif, ini merupakan salah satu contoh penjenayahan bukan sahaja terhadap kebebasan beragama dan beriman, namun kebebasan kita untuk bersuara, mengekspresikan diri dan kebebasan untuk mendapatkan informasi yang jelas-jelas dilindungi di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dan perkara ini telah diulas oleh Special Rapporteur on Cultural Rights pada tahun 2017 waktu kunjungan beliau ke Malaysia. Beliau telah memberi amaran bahawa pembatasan penafsiran Islam yang beragam dengan cara yang boleh memperburuk-burukkan lagi sikap-sikap dan amalan tersebut adalah satu diskriminasi. Dan contoh lain penjenayahan pula yang dilakukan melalui instrumen undang-undang, kita boleh lihat di bawah kanun keseksaan. Akta hasutan juga. Akta hasutan ni kita tahu masih valid dan kanun keseksaan berserta dengan akta hasutan ini digunakan juga untuk menjenayahkan perbuatan yang mempromosi perasaan yang jahat, permusuhan atau kebencian
antara orang atau kumpulan orang atas dasar agama, maksudnya dia dipergunakan untuk menyekat kebebasan untuk beragama dan seterusnya, kebebasan untuk mengekspresikan pendapat, pandangan dan sebagainya. Contoh lain yang saya ingin kemukakan adalah penyekatan ke atas golongan bukan Islam daripada menggunakan sesetengah perkataan yang ini dah disebut oleh Kelvin tadi, yang mana perkataan dalam bahasa Malaysia atau bahasa Melayu tersebut ditegah oleh untuk digunakan oleh golongan bukan Islam, dan ini mengakibatkan pembatasan bukan sahaja kebebasan mereka untuk beragama, sekali lagi kebebasan mereka juga untuk bersuara. Dan ini dilakukan pada tahun 1986 melalui satu direktif oleh kerajaan. Dan selepas itu dia ada challenges after challenges, dan rasanya yang paling terbaru adalah kes yang penerbitan The Herald tersebut, yang mana berakhir dengan pengharaman penggunaan perkataan Allah dan Ya Allah oleh komuniti Kristian dengan alasan bahawa ia akan mengelirukan komuniti. Namun dalam membaca, penting untuk kita faham dalam kita membaca kita punya perlembagaan persekutuan, kita tidak boleh mengabaikan kebebasan hak asasi manusia lain yang turut dijamin di bawahnya. Sebab kita tahu dalam perlembagaan persekutuan daripada perkara 6 hingga 11 merupakan fundamental liberties, iaitu hak-hak yang sangat dasar dan wajib dilindungi oleh negara, malah saling bersangkut paut di antara satu sama lain. Tadi saya sebutkan tentang undang-undang di negara kita kan. Cuba kita lihat pula di peringkat antarabangsa, kebebasan beragama dan beriman dijamin di dalam undang-undang hak asasi manusia. Termasuk beberapa instrumen hak asasi yang core, ada 9 kan. Namun setakat ini memang kita hanya ratifikasi 3 saja, tidak fall squarely ke atas freedom of religion and belief. Instrumen berhubung dengan kebebasan beragama terkandung di bawah ICCPR dan juga ICESCR, International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, yang mana kita belum lagi menjadi parti ke atas kedua-dua convention tersebut. Selain daripada itu, di dalam treaty dan declaratory standards, instrumen hak asasi manusia lainnya, hak untuk beragama dengan bebas adalah dijamin. Dan jika kita boleh rangkumkan, kebebasan beragama menurut piawaian antarabangsa sangat luas. Ini saya sebutkan di awal tadi, termasuk seseorang itu bebas memeluk agama yang diinginkannya, bebas untuk memanifestasikan melalui penyembahan, observance, practice and teaching, sama ada secara individu atau berkomuniti, di ruang awam dan juga di ruang pribadi. Malah ia juga mencakupi kebebasan untuk mempunyai pemikiran dan keyakinan pribadi dalam semua perkara dan melindungi semua jenis kepercayaan teistik, non-teistik ataupun atheistik sekalipun, dan kebebasan untuk tidak mendedahkan agama atau kepercayaan seseorang. Jadi apa yang saya boleh simpulkan di sini, kebebasan beragama dan beriman yang dijamin oleh piawaian antarabangsa sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelum ini lebih sangat luas, memang sangat luas berbanding kebebasan yang dijamin di bawah perlembagaan persekutuan kita. Di samping itu, saya juga ingin membawa audiens untuk berfikir bahawa pencabulan ke atas kebebasan beragama dan beriman juga memberi kesan kepada kita mencabuli hak-hak asasi lain yang padahal dijamin sama ada di dalam konvensyen antarabangsa ataupun di dalam perlembagaan persekutuan sekali. Oleh kerana kita tahu sifat hak asasi adalah saling bergantungan kan di antara satu sama lain. Jadi setakat itu saja pada saya, Saudara Salami. Kita boleh bincang-bincang di dalam Q&A. Terima kasih. Terima kasih Saudari Andi untuk perspektif perundangan peringkat negara dan antarabangsa tadi. Ya, kita dapat perhatikan memang banyak isu-isu yang tidak beres dari perspektif perundangan, khususnya di Malaysia berkaitan isu kebebasan beragama.
kalau kita perhati juga dari pesada politik negara kita dianugerahkan dengan sebuah pembentukan parti yang dilihat ingin membawa nada baru, suara baru ataupun semangat baru yang dinamakan dengan MUDA yang diasaskan oleh beberapa aktivis termasuk Syed Saddiq sendiri selaku antara pihak di barisan hadapan. Jadi dari perspektif perundangan atau dari perspektif polisi awam, Saudara Ken, dasar-dasar ataupun akta pindaan yang bagaimana MUDA mungkin ingin cadangkan bagi jangka masa pendek dan panjang untuk menambah baik hak kebebasan beragama di Malaysia. Silakan, Saudara Ken. Terima kasih Salami dan salam sekali lagi semua. Boleh dengar? Okey, jelas? Ya. Okey. Sebelum saya, kalau izinkan sebelum saya pergi kepada polisi dan juga pembaharuan dasar dan lanjutan daripada itu, mungkin izinkan saya untuk juga membicarakan tentang apa yang saya mempercayai, yang yakin dan penting bahawa selain itu pembentukan budaya dan pendidikan itu juga penting. Jadi kalau Kelvin dan juga Andy tadi dengan luasnya telah membicarakan tentang perundangan, tentang akta, saya fikir satu aspek yang penting adalah pembangunan kondisi sosial. Jadi pembangunan kebudayaan, budaya, pembangunan pendidikan, pedagogi pendidikan. Dan kalau seperti yang saya cuba garis bawahi pada permulaan perbincangan ini tadi, kalau kita memahami kebebasan beragama sebagai upaya dan juga proses untuk memahami dan menyoal erti dan nilai agama itu sendiri, tidak kira agama apa, dalam konteks berbangsa dan juga bernegara, makanya pendidikan dan juga kebudayaan itu sangat penting. Dan saya fikir antara tema atau subjek yang kita boleh timbulkan dan bincangkan adalah polisi kebudayaan dan pendidikan. Kan? Kemungkinan silibus yang ada di sekolah, di universiti, di college harus dilihat semula, disunting semula untuk melambangkan kan satu pemahaman dan satu gambaran agama yang lebih mendalam, yang lebih baik, yang lebih cergas, yang lebih manusiawi berbanding dengan menyentuh tentang tema-tema atau isu-isu yang boleh dikatakan superficial atau dangkal sahaja. Jadi pendidikan moral, etika dan sebagainya itu penting, tetapi tidak boleh berhenti setakat pembelajaran baik hati, gotong royong dan sebagainya. Artinya dia harus didalamkan lagi, diberikan lebih banyak, dipadatkan kontennya lagi untuk membicarakan bagaimana kita membangunkan sebuah masyarakat dan juga sebuah negara yang mendakap nilai-nilai kemanusiaan yang tentunya juga dipengaruhi oleh agama, tidak kira agama apa, agama Islam, Kristian, Buddhis dan sebagainya, Hindu dan sebagainya. Jadi itu yang pertamanya. Yang keduanya, selain itu berkait dengan pembangunan polisi pendidikan dan kebudayaan ini adalah tentunya jaringan dan praktik kebudayaan dan juga pendidikan. Artinya contohnya pada pandangan saya, selain daripada pembaharuan dan juga pengubalan dasar, pengubalan di tingkat dasar dan juga akta, harus ada juga satu masyarakat sivil kan, atau NGO atau kumpulan belia yang aktif, yang cergas dalam menjalankan aktiviti-aktiviti budaya dan pendidikan yang berkait dengan agama, dengan sejarah, dengan politik contohnya. Dan saya fikir dengan cara itu kita boleh membentuk satu ekosistem satu ekosistem yang lebih menyeluruh, yang lebih cekal, yang orang kata lebih resilient untuk menandingi ataupun tidak mengurus kepelbagaian pandangan, kepelbagaian nilai dan juga sikap yang ada dalam masyarakat. Sudah tentunya kita tidak boleh menyelesaikan semua masalah. Tentunya pandangan nilai agama, politik khususnya sentiasa bermasalah dan akan ada polemik dan juga petindik geseran, dan perkara ini berlaku di banyak tingkat kan, di tingkat teologi, di tingkat fikah, di tingkat politik, di tingkat sosial. Tapi pada pandangan saya, ekosistem sosial dan jaringan sosial itu sangat mustahak
kan, untuk kita membantu menyediakan satu basis untuk memastikan bahawa sekiranya berlaku letusan ataupun isu yang timbul, kan, upaya sumber masyarakat dan kumpulan-kumpulan terutamanya orang muda untuk mempengaruhi dan untuk menyelesaikan, menguruskan isu-isu ini akan menjadi lebih baik dan juga lebih tegas, kan. Kemudian setelah itu, kemudian boleh kita bergerak ke pembaharuan dan juga pembincangan semula akta-akta yang ada, institusi yang ada. Jadi contohnya seperti yang ditimbulkan oleh Kelvin dan juga oleh Andi dikongsikan sama tadi, saya fikir itu sangat penting akta-akta ini, tetapi kekhawatiran saya dan juga kegusaran saya adalah sekiranya masyarakat itu tidak disediakan, tidak diberi sumber-sumber untuk berdialog, untuk memahami, untuk berlawan secara baik, inverted commas, kan, daripada segi perbincangan dan hujah, maka sekiranya akta atau polisi yang digubal itu atau dilaksanakan, saya membayangkan akan mewujudkan masalah dalam masyarakat kerana tidak dapat memenuhi, kan, tidak cukup sumber atau tidak, maaf kata kalau mungkin tidak ada kesedaran yang cukup untuk menanggapi, kan, dasar itu atau akta itu. Jadi itu cumanya kekhawatiran saya lah kalau kita hanya fokus sahaja kepada akta dan juga institusi. Namun tetap penting juga dan saya berkongsi pandangan tentang daripada segi perlembagaan contohnya, kalau kita ada peluang untuk melihat dan membincangkan semula, mungkin kita boleh melihat semula apa yang diertikan sebagai kebebasan beragama contohnya dalam konteks perlembagaan dan juga konteks masyarakat Malaysia dan pembinaan negara contohnya. Boleh atau tidak kita memberikan satu interpretasi atau satu huraian kepada akta contohnya 11, artikel 11 yang lebih baik, yang lebih mungkin merangkumi semua dan tidak memecah belahkan masyarakat dan komuniti yang ada. Dan juga selain itu, selain daripada perlembagaan dan juga artikel adalah contohnya institusi-institusi tertentu. Institusi agama contohnya yang ada dalam kerajaan, yang ada dalam negara. Mungkin harus ada keberanian dan keikhlasan untuk membincangkan semula apa peranan, apa arah tuju dan apa matlamat institusi-institusi ini. Adakah institusi ini untuk tujuan membawa wacana agama yang lebih inklusif, yang lebih adil untuk semua, ataupun institusi ini digunakan untuk tujuan-tujuan lain, untuk matlamat lain, membangunkan naratif-naratif yang tidak begitu baik dan digunakan untuk melanjutkan contohnya kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi saya fikir di dua tingkat itu, di tingkat institusi dan juga di tingkat law atau perlembagaan contohnya, harus dilihat daripada perspektif itu, kan, tentunya, tetapi juga dalam konteks, kan, dan diletakkan dalam satu pembinaan environment, kan, ataupun satu ekosistem pendidikan dan budaya yang baik. Dan saya saya terlupa untuk berkongsi, tetapi contohnya di negara-negara lain, saya selalu tertarik dengan wacana dan gerakan yang ada di Indonesia contohnya. Kita tentu maklum bahawa di Indonesia banyak jenis masalah, isu dan juga orientasi agama yang membawa kepada isu yang tidak begitu positif mungkin. Tetapi pada masa sama wacana tanding seperti wacana agama yang berdialog, yang kemanusiaan juga sama cergas dan sama gigih. Dan di peringkat itu saya fikir Malaysia dan masyarakat yang ada, orang muda tentunya boleh menjalankan atau membangunkan wacana dan jaringan yang lebih baik. Kan aktiviti seperti yang dijalankan oleh tentunya komuniti Muslim Universal contohnya di sini seperti ini sangat membantu, kan, kumpulan-kumpulan yang Kelvin, Andy dan juga Melanie ada sangat membantu. Dan juga di Indonesia contohnya Kementerian Pendidikan itu dipanggil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
kan. Tapi di sini kebudayaan itu diletakkan dengan pelancongan dan warisan, kan. Jadi mungkin dia tidak nampak kan, dan nampak tidak berapa berpengaruh perkara itu, tapi saya memikirkan ia menunjukkan di mana prioritas kita, kan. Pendidikan dan kebudayaan itu tidak boleh dipisahkan, dan kemudian pendidikan dan budaya itu tidak dapat dipisahkan daripada wacana agama dan juga pemimpin parti politik yang ada. Cuma itu pada pandangan saya. Jadi ada beberapa tingkat dia, tingkat sosial dan juga tingkat institusi dan tingkat uh, perundangan, kan. Jadi kedua-dua itu harus dibawa bersama, digabungkan untuk memastikan bahawa setiap isu yang timbul atau setiap wacana polemik yang ada dapat diurus, harapnya dengan lebih baik dan lebih inklusif dan merangkumi daripada seperti kata Kevin tadi, ungkapan pemimpin tertentu, kan, yang tidak membantu kepada perpaduan masyarakat. Yang terakhir sekali, kalau izinkan, kalau saya boleh, selain daripada cadangan atau polisi yang ingin dibangunkan, boleh saya cadangkan dan saya fikir penting juga, dan ini bukan sahaja dibincangkan oleh saya, tetapi banyak pemimpin dan golongan lain, bahawa isu keagamaan, dialog keagamaan itu tidak dapat dipisahkan daripada satu perbincangan dan satu wacana yang mendalam tentang sosioekonomi di negara Malaysia. Isu keagamaan, isu hubungan sosial, hubungan antara kaum tidak dapat diselesaikan dengan baik jika perkara sosioekonomi tidak dibahaskan. Isu-isu ekonomi untuk mereka yang miskin contohnya, untuk B40, kan, untuk mereka yang di luar bandar, di Sabah, di Sarawak, di desa, kan, mereka harus dimasukkan juga dalam wacana agama itu. Apa relevannya perbincangan agama dan juga dialog agama jika isu ekonomi tidak dibincangkan sekali? Jika isu sosial juga tidak dibincangkan sekali. Contohnya, isu sosial berkenaan dengan orang asli, dengan ibu tunggal, dengan gender. Pada pandangan saya, mungkin semua perkara ini dilihat sebagai terlalu banyak dan saya mungkin seperti campur semua sekali. Tetapi pada pandangan saya, semua isu ini berkait. Dan kalau kita ingin membangunkan satu wacana kebebasan beragama yang lebih merangkum dan lebih baik, isu-isu sosial dan isu-isu ekonomi, termasuk sekali isu politik, tidak dapat dipisahkan dan kita harus, seperti saya cuba mencadangkan tadi, dalam perbincangan kebebasan beragama harus orang diberi peluang untuk bertanyakan what is the meaning and value of religion in society. Lebih luas lagi, what is the role of religion and society in democratic life. Saya fikir itu penting dan kalau itu tidak dibahaskan dengan mendalam dan kritikal akan menjadi masalah. Dan saya fikir balik kepada tajuk atau tema yang diberikan oleh penganjur dan Salami, saya fikir sekiranya ini dilakukan dengan goodwill, dengan ikhlas, dengan niat hati nurani yang baik, kita tidak akan memisahkan masyarakat dan wacana sebegini tidak akan memisahkan masyarakat, bahkan ia akan menyatukan masyarakat dan dia akan membangunkan satu semangat yang lebih jujur dan juga lebih adil, kan, apabila kita membicarakan tentang apa erti satu masyarakat atau erti satu hidup beragam agama yang kita nak untuk negara kita dan juga lebih luas lagi umumnya untuk dunia kita. Saya fikir itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Ken. Ya, poin penting yang Saudara Ken cuba bentangkan adalah wacana agama memang tidak boleh dipisahkan dengan elemen-elemen lain. Kena ada integrasi antara seperti sosioekonomi, penduduk di Malaysia dan juga diterapkan pewacanan dalam bentuk kebudayaan, pendidikan. Saya juga kalau beberapa ketika kebelakangan ini dalam zaman PKP, kalau kita lihat, kita tersentak dengan isu-isu berkaitan mental health sampai orang nak bunuh diri dan saya juga terlihat di social media ada selebriti berkongsikan tentang bagaimana disebabkan
kesempitan hidup, terpaksa nak cari siapa yang nak beli ginjal untuk nak survive, dan isu-isu seperti KWSP yang memang melibatkan isu bread and butter seharian rakyat Malaysia. Mungkin boleh kalau kita katakan ramai pun tak kisah apa yang kita bincangkan hari ini. Orang lebih kisahkan apa yang orang nak makan esoknya ataupun malam ni. Itu yang lebih mendesak. Okey, kalau kita teruskan dengan saudari Melanie yang biasa membincangkan isu-isu konflik resolution. Apakah yang dimaksudkan dengan penyelesaian konflik ataupun konflik resolution dan bagaimana ia boleh dilaksanakan di Malaysia dalam penyelesaian isu pertelingkahan berkaitan interfaith dan intrafaith di Malaysia? Silakan saudari Melanie. Terima kasih saudara Salami. Saya akan share skrinnya. Kedamaian itu boleh diwujudkan. Konflik adalah perselisihan antara orang yang bertentangan pendapat ataupun prinsip. Dan konflik juga boleh diselesaikan dengan mentransformasi konflik untuk mencapai persetujuan bersama dengan menggunakan kemahiran menguruskan konflik. Konflik boleh menjadi ganas apabila terdapat ugutan dengan sengaja atau perbuatan untuk menyakiti, mencemarkan nama, menggunakan, merosakkan atau membunuh seseorang atau sesuatu. Seringkali untuk mendapat faedah peribadi atau politik yang terjadi. Dinding batu ini cantik kan? Dalam masyarakat ini, kita akan melihat banyak dinding di sekitar kita. Kita mempunyai dinding di sekitar rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan sekarang juga dinding di dalam minda dan hati kita. Hanya orang yang serupa dengan kita, makan cara yang sama, pakai baju yang sama, ataupun cara berfikir yang sama, akan dibenarkan ke dalam komuniti kecil kita. Kita ni tidak lagi berkawan dengan orang yang berlainan. Sama ada berlainan agama, bangsa dan juga mereka yang berlainan pendapat dan prinsip. Kita sudah tidak mengenali mereka yang berada di luar komuniti kecil kita. Apa yang tidak diketahui atau rasa asing bagi kita menimbulkan rasa takut dan curiga. Justru menyumbang kepada konflik dan konflik boleh menjadi ganas bila-bila masa. Tetapi kita semua mempunyai kuasa untuk menyelesaikan konflik sama ada kita sedar ataupun tidak. Kuasa ini akan muncul apabila kita mempunyai kemahiran untuk menyelesaikan konflik dan berlatih untuk menggunakannya. Mari kita lihat peta jalan ini. Peta jalan ini membantu untuk mentransformasi konflik, membina hubungan yang baik dengan saling menghormati dan mencapai persetujuan bersama. Peta jalan ini bermula dengan persahabatan, memunculkan yang baik, komunikasi dan akhirnya kerjasama. Kita mulai dengan berkawan dan bukan bermusuh dengan orang yang serupa dan berlainan. Persahabatan terjalin apabila kita bersikap terbuka untuk mengenali yang lain. Contohnya, kalau saya berkawan dengan orang yang berlainan, barulah saya sedar saya ni sebenarnya ada prasangka terhadap mereka. Jadi pandangan saya pun mulai berubah apabila saya berkawan dengan mereka. Kita sepatutnya berpandangan bahawa semua orang baik dan berkebolehan. Persahabatan akan menjadi kukuh apabila kita boleh melihat kebaikan dalam diri sendiri dan juga dalam orang lain. Apabila saya ni boleh melihat kebaikan dalam orang lain, saya rasa lebih senang untuk mendengar mereka
termasuk orang yang saya anggap sebagai musuh saya. Sikap untuk memunculkan yang baik menyebabkan saya bersikap positif. Dan sikap positif ni mengubah hubungan kita dengan orang lain. Jadi cuba perhatikan selepas webinar ni, cuba perhatikan bagaimana sikap positif boleh mengubah kamu dan orang lain. Untuk membina komunikasi yang baik dan mengelakkan salah faham, kita perlu berhenti mendengar dan tidak mencelah apabila orang lain bercakap. Kemudian ulang balik apa yang didengar. Apabila saya mendengar dengan baik, saya akan lebih memahami perspektif orang lain. Dan ini kebanyakan masanya telah membantu saya menukar posisi apabila saya sudah tersilap. Jadi bagi saya kesilapan itu bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi ia telah membenarkan saya mempelajari sesuatu yang baru. Jadi saya selalu menghargai peluang yang timbul apabila yang timbul akibat daripada kesilapan saya itu. Tetapi sekiranya konflik sudah terjadi, kita boleh merujuk balik ke peta ini dan menanya langkah manakah yang harus kita ambil untuk membina kedamaian. Kedamaian sudah ada di sini. Saya rasa kita ni tidak mungkin dapat berbual di webinar ni sekiranya kedamaian tidak wujud. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan adalah untuk melindungi kedamaian ini. Nah sekarang cuba kita bayangkan kalau bumi ni cuma ada satu jenis pokok sahaja. Rasa boring kan? Bumi kita ni indah kerana kepelbagaian bentuk dan warna, sama seperti manusia. Kita tidak dapat merasai keindahan hidup yang sebenar kalau kita tidak berkenalan dan menjalinkan hubungan dengan orang yang berlainan daripada kita. Jadi saya akhiri dengan kata-kata Mother Teresa, sekiranya kita tidak mempunyai kedamaian, itu kerana kita telah lupa bahawa kita saling berhubung kait antara satu sama lain. Sekian, terima kasih. Thank you. Terima kasih Saudari Melanie atas pembentangan sebentar tadi. Kita kesuntukan masa. Mungkin saya terus proceed kepada Q&A yang kita terima. Mungkin saya mulakan dengan soalan pertama. I'm always curious about how society in Peninsular Malaysia and those of Sabah and Sarawak are so different in terms of hidup beragama. Why do you think there are such a difference, or this not true? Okay, mana-mana panelis ingin respon? Oh, Kelvin mungkin? Salami, soalan ni saya ada tulis okay, saya cuba ulang perkataan yang sering disalahfaham adalah pluralisme. Pluralisme dalam konteks yang lebih positif, di mana kita meraihkan kepelbagaian agama. Maksudnya sama ada tak kira lah. Ambil contoh dalam Sarawak, di Sarawak ni, Sabah Sarawak, banyak orang kahwin campur. Bila ada musim perayaan, keluarga Muslim, keluarga Kristian dalam satu rumah pada hari Gawai contohnya. Jadi tidak terlalu banyak fikir pasal halal haram, sebab kita yang non-Muslim kita perlu peka tentang saudara mara kita yang Islam. Kita perlu ambil tahu. Maksud kalau sama ada kita nak bertanya ataupun kalau tak tanya pun kita pun kena ambil tahu. Ataupun mereka akan bagi tahu. Maksudnya kena ada give and take. Give and take antara keluarga dan jangan terlampau orang kata menggunakan agama itu
sebagai satu orang kata perbincangan yang membeza-bezakan. Maksudnya kalau sama ahli keluarga kalau kita nak berbincang pasal agama, memang betul kita ada perbezaan, tapi jangan terlampau fokus pada perbezaan itu. Kita kena cari persamaan. Maksudnya kalau kita fokus pada perbezaan tu dia akan jadi orang kata tak salah, mungkin kalau ada perdebatan tu bagi saya perkara yang normal, tapi hujung pangkalnya kenapa konsep pluralisme di Sabah Sarawak ni lebih orang kata lebih matang, lebih selesa, sebab kita sedar bahawa kita daripada keluarga yang sama. Bangsa yang sama, keluarga yang sama, jadi walaupun agama mungkin berbeza, jadi tapi kita boleh berkongsi, kita boleh duduk serumah macam tu pada musim perayaan. Jadi makan dan minum pun sepatutnya tak ada masalah sangat. Kalau dah tahu benda tu haram, dah nampak benda tu haram, tak perlu kita paksa dia tukar pinggan pun tak ada. Kita tak payah makan lah. Macam tu. Jadi yang Muslim pun kena peka juga pada keluarga yang bukan Muslim. Jadi mereka kena ada mutual understanding antara Muslim dan Kristian bila mereka ni, sebagai contoh ni dalam keluarga saya sendiri yang keluarga saya pun, keluarga besar saya pun banyak campur Islam, Kristian, ada juga yang Buddhis, ada yang Taois juga. Jadi sepatutnya tak jadi masalah. Tapi kalau di Semenanjung saya tak tahu kenapa benda tu jadi bermasalah. Saya rasa mungkin sebabkan terlampau obses dengan hukum hakam. Halal dan haram, boleh tak boleh, mungkin terlampau fobia sangat. Benda ni ada unsur-unsur yang meragukan. Jadi sedikit sebanyak kita mulakan dengan ketidakyakinan. Jadi itu cabaran ni. Maksudnya kita tak bersangka baik, kita selalu bersangka buruk berbanding bersangka baik terlebih dahulu. Jadi perkara tu yang perlu diatasi lah. Maksudnya hukum hakam tu dalam agama semua ada, tapi kena ada orang kata kena ada give and take lah. Saya rasa terima kasih Kelvin. Saya rasa mungkin respon daripada panelis lain kalau ada. Kalau saya boleh tambah sedikit daripada apa yang telah disampaikan oleh Kelvin, mungkin di Sabah Sarawak ni mungkin salah satu contoh yang kita boleh lihat tanpa perlu adanya interference undang-undang atau polisi begitu ya. Tapi kita boleh lihat bagaimana keharmonian tu masih boleh dibina. Oleh sebab saya pun daripada Sabah dan saya pun sudah biasa bergaul dengan kawan-kawan yang mungkin bukan Islam, duduk satu bilik, satu rumah, makan sepinggan macam tu. Oleh kerana kita dipaksa untuk duduk bersama. Dan apabila saya pertama kali menjejakkan kaki ke Semenanjung Malaysia, saya agak terkejut dengan, memang saya ada culture shock lah, I guess. In my first time in my adult life, saya menjejakkan kaki ke Semenanjung Malaysia untuk belajar kan. Mungkin kira-kira pendapat saya, mungkin perbezaan itu oleh kerana di Semenanjung Malaysia ni kadang-kadang kita keliru dengan, atau kita campurkan etnisiti dan agama itu sebagai satu. Jadi maksudnya kalau seseorang ni mungkin appearance dia macam Melayu, macam seorang Melayu, jadi dia adalah seorang Muslim. Jadi mungkin itu yang because they are so closely linked together dan menjadi satu masalah juga. Setakat itu, terima kasih. Terima kasih Saudari Andi. Kita soalan seterusnya. Bagaimana untuk mendidik masyarakat supaya mereka boleh memahami sesuatu isu secara kompleks melangkaui sentimen agama dan kaum? Mohon cadangkan. Mungkin Ken boleh kupas sikit? Untuk melangkaui supaya mereka boleh melangkaui sentimen agama dan kaum. Saya fikir sudah banyak dikupas dan dibincangkan oleh panelis yang lain dan sebelum ni. Saya fikir kita harus fokuslah kepada nilai dan juga sikap yang membawa masyarakat bersama kan, daripada memisahkan masyarakat, dan saya fikir menjadi salah satu permasalahan kan, kalau setiap isu atau setiap
masalah itu dilihat melalui perspektif kerangka kaum dan agama. Tapi itu bukan masalah satu sahaja. Saya fikir yang menjadi satu masalah lagi, itu mungkin simptom. Tapi yang lebih masalah daripada segi institusinya dan gerakannya, kalau politiknya, saya memikirkan mereka yang golongan pihak tertentu yang mengajukan atau menggunakan naratif atau ideologi yang berunsurkan kaum dan agama itu juga bermasalah, kan? Jadi apabila perkara ini berlaku, jadi ia memisahkan masyarakat dan ia memusnahkan fabrik sosial dan juga fabrik moral masyarakat. Jadi selain daripada fokus kepada isu atau nilai yang kebersamaan, harus juga saya fikir sangat penting untuk membangunkan organisasi, untuk membangunkan wadah dan membangunkan jaringan di dalam masyarakat dan juga kerajaan dan juga dalam masyarakat sivil yang menjambatani dan bukan memisahkan. Dan saya fikir kalau itu boleh dicegaskan lagi, boleh ditambah baikkan lagi, saya fikir isu atau wacana yang seringkali mengangkat tema-tema kaum dan agama barangkali boleh dikurangkan dan juga akan hilang kekuatannya atau ekonya dalam masyarakat. Saya fikir itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Ken. Soalan seterusnya, macam mana nak urus konflik kalau pemimpin terikat dengan kepentingan masing-masing? Siapa perlu terlibat dalam pengurusan konflik? Perlu bebas? Mungkin Saudari Melanie boleh komen? Jadi kalau konflik antara pemimpin berlaku, kita sebagai masyarakat perlu bersuara. Kalau kita tidak bersuara, macam manalah pemimpin tu boleh berubah. Jadi saya menyeru kepada semua di kalangan kita ni bersuara. Bersuara ni bukan cara agresif nak memarah orang ke, nak bercakap buruk ke, tapi secara rasional. Apa yang baik dan tidak baik kita berbincang, berdialog. Tetapi bersuara tu amatlah penting. Itu saja. Thank you. Mungkin ada panelis lain nak tambah? Kelvin, Andy, mungkin Dr. Ken juga. Kalau tak ada, kita terus kepada soalan seterusnya. Adakah sekularisme jalan terbaik, tapi di negara yang menganut sekularisme pun seperti Perancis jadi anti agama? Ada yang nak komen? Jawab. Okay, saya jawab dulu. Apa yang berlaku di France adalah satu kata malang lah, agak malang sebab mereka menghormati kebebasan, liberty. Tapi pada masa sama juga kebebasan berekspresi itu sampai satu tahap dia juga tidak sensitif dengan orang kata masyarakat, terutama dalam komuniti beragama. Jadi agak sukar. Saya tak ada masalah dengan sekularisme apa. Jadi pemisahan antara agama dan state adalah, bagi saya itu adalah satu perkara yang sangat perlu. Maksudnya agama ni lebih kepada bagaimana kita mengurus keimanan, bagaimana kita mengurus masyarakat melalui litup ruangan institusi keagamaan. Jadi kalau agama itu diinstitusikan dalam state, saya rasa ia akan menjadi satu konflik. Dan kita boleh lihat dalam sejarah beratus-ratus tahun sampai sekarang juga banyak masalah. Cuma dalam konteks sekularisme, saya rasa semua pemegang taruh tak kira agamawan, pemimpin politik, mereka perlu orang kata kena ada perbincangan lah. Bagaimana nak pastikan kebebasan berekspresi, kebebasan beragama tu di kalangan masyarakat tu boleh terkawal, tidak terlampau orang kata tension, tidak terlalu berkonflik. Saya rasa benda tu perlu ada orang kata kena ada usaha yang kuat lah. Itu sajalah daripada saya. Yang lain?
Ada komen ke? Tadi Saudari Melanie? Ya. Ya, masa sudah telah. Okey, tak apa, saya bercakap secara ringkas. Saya cuma nak tambah bahawa apa-apa budaya pun kita patut ada budaya untuk berkenalan antara satu sama lain, berdialog. Kalau tidak, fikiran kita akan menjadi ekstrim dan kita pun tidak tahu kita ada prasangka. Dan walaupun kita ni mungkin dalam masyarakat yang sama agama ke, sama bangsa ke, pun tidak patut cuma berinteraksi antara kita saja. Bila kita berinteraksi dengan orang lain, baru kita boleh berpandangan luas dan menerima orang lain. Itu saja. Terima kasih Saudari Melanie. Nampaknya masa mencemburui kita, tinggal sesi terakhir iaitu sesi penutupan berkaitan, saya ingin bertanya kepada para panelis, apa harapan dan bagaimana untuk kita bergerak ke hadapan berkaitan tajuk kita pada hari ini. Kita mulakan dengan Kelvin dulu. Okey, Salami sebagai penutup pertama dalam konteks pemimpin agama itu sendiri, mereka sepatutnya mengajar penganut mereka untuk bersifat lebih terbuka, melihat, berdialog, mengajak penganut agama mereka berdialog dengan penganut agama lain, mengenali agama lain, belajar tentang agama lain, pada masa sama tidak melihat mereka sebagai seseorang yang kau bukan daripada kelompok aku, aku tak mau macam us dengan them tu perlu dibuang, perlu dielakkan. Jadi dialog dengan keterbukaan, dua kunci ni sebagai penutup saya. Terima kasih Saudara Kelvin. Saudari Andi? Kalau daripada saya pula, bagi saya kita tidak boleh mengabaikan hak-hak asasi manusia ni, sebab benda ni memang dari satu dah dijamin di dalam Perlembagaan Persekutuan kita dan kita perlu faham bahawa benda ni adalah universal. Dan kalau dikaitkan balik dengan tajuk pula, saya rasa pihak pemerintah atau pihak penguasa ni mempunyai tanggungjawab untuk melindungi semua orang, komuniti minoriti ataupun dan majoriti sekalipun. Dan pihak pemerintah sepatutnya tidak boleh mengambil posisi untuk mendiskriminasi ataupun menjadi vehikel yang meneruskan bentuk-bentuk diskriminasi oleh non-state actors. Dan mungkin apa yang saya mahulah adalah imposition atau pemaksaan ke atas mana-mana orang sekalipun berhubung dengan keimanan mereka atau the lack of it adalah sesuatu yang tidak boleh. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Saudari Andi. Seterusnya Saudara Ken. Baik, terima kasih Salami. Saya cuba secepat mungkin. Saya fikir dalam membicarakan tajuk kita, saya fikir untuk menyatukan masyarakat tidak ada pilihan lain melainkan untuk orang muda, untuk bangun, untuk menggerakkan masyarakat, untuk mobilisasikan masyarakat, untuk menyusun dan juga untuk menuntut perubahan. Saya fikir itu yang paling penting kerana ini tidak, kalau setiap individu tidak menjadi pemimpin. Tajuk kita pemimpin dan kebebasan agama. Kalau setiap kita tidak menjadi pemimpin, kalau kita hanya membiarkan orang tua dan ahli politik dan orang lain untuk menentukan masa depan kita dan juga masyarakat kita, maka kita akan sentiasa menghadapi masalah. Jadi saya fikir sangat penting untuk orang muda menjadi pemimpin, untuk menampil ke depan. Seperti ramai di sini, saya fikir memang semua luar biasa. Seperti yang Salami kata, komuniti Muslim Universal sendiri merupakan antara jaringan yang baik. Dan saya fikir jika ini dicegaskan lagi dan kita bertanyakan, selain menggerak, kita bertanyakan soalan, apakah nilai atau erti agama yang kita hendaki dalam masyarakat kita? Kan? Adakah kita mahu unsur-unsur agama yang paling negatif seperti yang menindas orang miskin, yang merogol dan menjarah alam sekitar, pokok dan alam sekeliling hanya untuk kekayaan dan harta benda? Adakah itu agama yang kita nak? Kalau tidak,
Dan kemudiannya kalau itu tidak menjadi pilihan kita, harus kita tampil ke depan dan menuntut perubahan dan memastikan bahawa wacana-wacana dan naratif yang manusiawi, yang merangkum, yang demokratik dan adil untuk semua akan sentiasa diajukan dan juga akan sentiasa dipertahankan dalam masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Ken. Saudari Melanie. Terima kasih. Saya cuma nak menyeru bahawa kita berpandangan yang konflik itu negatif. Itu sebenarnya tidak betul. Konflik membantu kita pelajari banyak benda dan konflik juga membenarkan kita tumbuh. Harapan saya ialah untuk kita berkawan dengan orang yang berlainan kerana saya rasa itulah resepi untuk mengubah masyarakat kita. Thank you. Terima kasih, Saudari Melanie. Saya percaya sudah tentu perbincangan-perbincangan sebegini tidak harus terhenti setakat medium formal seperti sekarang ini sahaja. Ia harus diterjemah dan terus berlangsung dalam ruang-ruang yang lebih casual, peringkat bawahan sehinggalah peringkat paling atas pembuatan dasar. Yang paling penting, ia mesti dilakukan dengan penuh keikhlasan, hormat menghormati dan penuh kasih sayang. Jadi terima kasih diucapkan kepada para panelis yang hebat-hebat belaka dan penonton yang sudi meluangkan masa di hujung minggu ini untuk bersama dalam Coffee Talk terakhir KMU bagi kempen kebersamaan atau togetherness yang bermula sejak pertengahan tahun ini dengan pelbagai siri panel discussion dan Coffee Talk. Jangan lupa untuk follow KMU Malaysia di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube untuk aktiviti akan datang. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih banyak, Salami. Selamat. Terima kasih. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Selamat semua. malam. Thank you. Terima kasih.